Dr. 9 TV. Teruskan menyokong Dr. 9 TV. TV. So kepada yang telah subscribe, thank you so much, dan yang belum subscribe boleh subscribe. So hari ini saya nak berkongsi sedikit macam mana kita kalau terlibat dalam research and innovation. So kita kena prepare sesuatu poster ataupun chart lah. So poster tu kita buat dalam bentuk yang lebih kata appealing dan juga memberi panduan untuk orang memahami apa research yang kita buat. Sebab research sebenarnya agak kompleks lah jika ingin kita explain ataupun terangkan kepada para orang kata potential yang boleh ambil research kita atau innovation kita untuk dikomersialkan. So saya hari ini nak tunjuk contoh participation saya dalam MTE Malaysian Technology Expo pada 2018. So saya dah hasilkan satu poster lah. Okay, poster di sini adalah kita panggil poster untuk innovation saya, Research Ideation Canvas. Jadi saya nak ambil contoh poster ni juga, macam mana kita arrange, macam mana kita terjemahkan idea kita dalam bentuk visual. Sebab tu konsep Research Ideation Canvas ni bukan sahaja untuk penulisan dan juga menggunakan canvas itu tersendiri untuk kita membuat penyelidikan ataupun penulisan tesis master atau PhD, tapi kita boleh gunakan juga Research Ideation Canvas ni untuk kita buat visual chart for research, startup, strategy and innovation idea. So kalau kita tengok dalam aspek organisation sesuatu poster tersebut, okay, kita biasanya dia akan ada satu heading lah. Heading di sini maksud dia heading event tersebut. Okay, tak kisahlah event tu apa. Mungkin kalau yang sebagai contoh ni kita tengok event di sini adalah MTE Malaysian Technology Expo 2018. Okay, ini yang saya buat lah. Mungkin approach penyelidik lain mungkin berbeza, tapi dalam poster saya, kebanyakan poster yang saya buat dalam pertandingan inovasi, saya akan menggunakan kata template ni ataupun approach macam ni supaya benda tu sesuai dengan judging criteria. Jadi maksud judging criteria ni lah orang yang nak tahu apa potensi innovation kita dan sebagainya. So biasa saya akan letak tajuk, dan juga ini adalah organisasi kita lah. So kita daripada mana? Daripada contohnya yang ni saya daripada Universiti Malaysia Kelantan, dan juga ini GERIC lah. GERIC ini sebenarnya Global Entrepreneurship Research and Innovation Center. Jadi fakulti saya, dari mana saya. Okay, kalau daripada industri, daripada company, letak logo company dan sebagainya. Okay, kita pergi satu persatu kepada segmen ataupun region yang ada dalam poster ni. Sebab poster ni saya design khusus untuk memenuhi kriteria penilaian. So di mana jika kita memiliki keseluruhan ataupun hampir ke semua judging kriteria ni, dia menjadi kata potensi yang tinggi lah untuk memenangi award. Okay, mungkin kalau award tu kontennya bagus ataupun innovationnya agak breakthrough, dia mungkin boleh dapat emas ataupun tapi kalau kata walaupun innovation tu dia bagus, tetapi cara presentation, okay, maklumat judging kriteria yang ingin ditonjolkan tu tak ada dalam poster, maksudnya dia ada kekurangan markah di situ. Jadi cara yang saya buat ni adalah saya akan agihkan berdasarkan section penilaian yang perlu, okay, di samping presentation kita yang agak kata meyakinkan. Okey, biasanya kita ada abstract lah. Okey, sebab abstract ni kita nak membawa pemikiran examiner ataupun pemikiran judge semasa dia membuat penilaian terhadap inovasi kita. So biasanya dekat abstract ni seperti yang saya dah explain dalam banyak bengkel saya, okey, saya menggunakan Research Ideation Canvas itu sendirilah. So di peringkat micro idea di situ. So di peringkat micro idea tu kita ada 7 element of abstract. Jadi kita akan masukkan ke semua kandungan yang memenuhi kriteria elemen yang saya nyatakan dalam Research Ideation Canvas tersebut dalam satu write up dalam bentuk abstract. Sebab abstract ni kadang-kadang orang nak memahami apa sebenarnya perlu, okey, penyelidikan apa yang kata secara overview, okey, innovation atau penyelidikan kita. Okey, section yang kedua adalah kita pergi kepada Research Ideation Canvas. Ini apa yang ingin kita tonjolkan, apa hasil. Kalau berdasarkan poster ni, Research Ideation Canvas lah sebagai kata main agenda ataupun perkara yang ingin kita buat showcase. Kita showcase apa yang kita nak showcasekan dalam innovation kita. Okey, jadi kat sini kita kena masukkan lah dalam section ni
kita boleh highlight. Inilah dia panggil the heart of the innovation kita. Apa yang ingin kita marketkan. Okay, jadi sebagai contoh ini adalah canvas yang saya hasilkan. Canvas ni lah adalah inovasi daripada penyelidikan saya. Okey, kita kena masukkan juga workspace, sebab kita tengok juga jenis innovation kita tu. Kalau dalam section innovation kita ni mungkin memerlukan eksperimen, memerlukan kata reka bentuk ataupun beberapa perkara lain yang ingin kita tunjukkan, kita buat dalam section kat tengah. Jadi bila judge yang membuat penilaian ataupun sesiapa yang ada interest dengan penyelidikan atau research kita, dia boleh kata tengok di sini juga, okey, supaya dia boleh straight away memahami apa sebenarnya. Okey, ini adalah untuk mengetahui apakah orang kata value proposition kita ataupun apa yang ingin kita ambil jual, ataupun supaya judge tu memberi perhatian kepada inovasi kita. Okey. Seterusnya adalah industry acknowledgement recognition. Biasa bila kita dah buat penyelidikan atau inovasi ni, kita dah terima beberapa acknowledgement industri dan juga recognition. So kena masukkan dalam section di sebelah ni. Okey, di sebelah yang tepi. Jadi bila di line pertama, bila secara biasanya kebiasaan mata kita akan lihat daripada atas ke bawah. Kalau buat programming pun samalah. Kita akan tengok daripada atas ke bawah. Okey. Jadi itu yang biasa. Tetapi apa yang menjadi orang kata perhatian adalah something yang unik dalam poster tersebut. Okey. Kalau kat sini saya letakkan pencapaian-pencapaian. Maksudnya pencapaian ini menunjukkan acknowledgement industri dan recognition industri. Contoh saya pernah menang award berdasarkan inovasi ini, award daripada Keinovasi, award yang sebelum ni yang kita dah menang, dan juga awards yang dapat recognition daripada industri ataupun daripada mungkin customer. Kalau you ada orang kata kalau innovation you menyebabkan untuk buat licensing ataupun untuk you nak transfer that knowledge, mungkin ada company yang berminat. Surat company yang berminat kat situ. Ataupun mungkin recognition daripada industri ataupun customer. Itu yang kita kena highlightkan dalam industry acknowledgement and recognition. Okey, kita pergi seterusnya. Kita kena highlight juga dalam canvas ataupun innovation kita tu adalah yang paling penting juga adalah importance, need and community benefit. Okey, maksudnya bila kita buat penyelidikan ataupun kajian yang kita buat tersebut, kita perlu ada apa kepentingan dia, important dia. Apa yang orang kata menjadi satu keperluan, research tu perlu dibuat ataupun inovasi itu perlu dimarketkan ataupun dikomersialiskan. Okey, itu satu. Dan juga benefit kepada community. Sebab bila research ni, kalau dia di dalam lab saja atau di dalam peringkat fundamental ataupun benda tu tidak dapat digunakan, dia tak ada benefit value kepada industri. Jadi dia hanya kekal sebagai research and innovation, tetapi dia masih dalam lab mode. Okey, di situ. Jadi kalau kita boleh highlightkan important dia dan need dia dan juga community benefit, benda tu dah boleh engage dengan industri ataupun potential client yang nak kepada inovasi kita itu. Okey, tak kisahlah inovasi dalam sudut saintifik, inovasi dalam aspek engineering, science, art ataupun kesastraan, dia mesti ada inovasi tu. Maksudnya benda tu boleh diguna pakai dan ada benefit kepada masyarakat ataupun community. Sekurang-kurangnya kepada penyelidik dalam bidang tu. Itu yang paling penting. Macam contoh yang dalam poster saya ni, saya katakan research ideation canvas ni adalah great tools ataupun tools yang kita boleh visualiskan complex research idea from strategic perspective. Sebab tu saya kata kita turn the complexity of the research into a single canvas, so that easy to understand, easy to manage and easy to figure out what the thing that form that component of the innovation. Okay. So seterusnya ini adalah workspace lah. Workspace ni kalau kita kan dia sekali dengan the heart of the research tersebut. Maksudnya apa yang menjadi asas kepada penyelidikan kita tu. Sama ada kita nak kongsi proses, method ataupun exploratory study kita. Apa yang kita jumpa, sama ada scientific, kita jumpa spesies baru dalam satu tempat. Kita jumpa teknik baru. Apa lagi? Kita jumpa mungkin satu penemuan baru dalam bidang masing-masing. Kita kena highlight dekat tengah-tengah sebab benda tu menjadi tumpuan. Itu arrangement dalam bentuk visual lah. Okey, kalau kat sini inilah canvas yang saya ingin tunjukkan. Sebab tu saya letak di tengah. Okey, inilah yang benda yang boleh diguna pakai oleh community tadi tu.
yang saya katakan dalam section sebelah ni important. Okey, important. Kenapa dia important? Jadi macam mana kita nak establish innovation kita menjadi satu kepentingan atau memberi manfaat kepada komuniti. Jadi inilah benda yang memberi manfaat yang boleh digunakan. That's it. As simple as that. Okey, jangan lupa juga ada section di bahagian ni kita tengok what expert and practitioner. Okey, di mana academic feedback. Jadi kita nak juga proof. Kita dah cakap bumbang-bumbang macam tu, kita dah cakap. Okey, kita dah explain. Okey, this penting, ini ada kepentingan. Tapi what the feedback of the industry? So feedback on the industry pun ini penting juga. Okay, you kena dapat juga, walaupun daripada survey, daripada mungkin interview, ataupun mungkin daripada komen-komen daripada laman sosial dan sebagainya. Ini pun menjadi satu input kepada kita. Okay, supaya benda ini menjadi satu asas kenapa you claim your innovation tu bagus dan juga ada kepentingan kepada society dan juga community. Okay, kalau kat sini saya dah dapat beberapa testimoni lah daripada yang penting dalam what expert say ni. Kenapa saya kata expert says? Maksudnya expert yang verify, expert yang memberi feedback. Jadi ini menunjukkan satu bukti di mana Canvas ni, okey, yang maksudnya pendidikan yang saya tonjolkan di sini ada potensi, okey, dan ada signifikannya di situ. Jadi kita nak bukti-bukti ni. So kita dapat beberapa bukti. Kalau innovation contohnya you buat dalam bentuk scientific, mungkin expert ni mungkin dia dah test di industri, ataupun you dah bagi makan. Kalau kata benda food product based kan, orang dah bagi makan, apa feedback dia? Okey, kalau produk telefon ataupun produk software ataupun hardware, you bagi orang try, orang guna. Okey, apa feedback dia? Okey, di sebalik orang kata efficiency dan juga usability of the product ataupun innovation yang you buat tu, itu pun boleh diterima pakai dalam feedback ataupun orang kata evidence kepada inovasi ataupun pendidikan yang telah para penyelidik laksanakan. Okey, satu lagi yang penting bila kita buat research ni, dia yang paling kukuh adalah metodologi. Okey, metodologi ni di mana inilah merupakan asas kepada penyelidikan kita. Okey, di mana metodologi ni akan mencerminkan secara sistematik lah mengapa you katakan sesuatu penyelidikan tu dibuat mengikut proses dan prosedur yang mengikut standard dan juga mengikut spesifikasi sesuatu bidang tersebut. Okey, kalau saya boleh share kursus ataupun inovasi yang saya tunjuk ni adalah kita menggunakan beberapa teori untuk kita classify ataupun untuk kita buat orang kata pattern recognition. Pattern di sini bukan kata pattern secara computational, maksudnya pattern look and feel sesuatu canvas tu. Itu bergantung kepada penyelidikan yang kita buat. Kalau kita buat scientific experiment, so method scientific experiment tu kena ada dalam satu section ni. Okay, section yang penting ni, okay, methodology, principle and innovation. Okay, sebab orang nak tahu juga you dah hasilkan sesuatu innovation ataupun research melalui proses yang macam mana. Okay, kalau proses tu tidak betul, maksudnya the accuracy ataupun the consistency of the finding tu tidak berapa kukuh. Jadi kita akan tunjukkan proses dan metod yang sesuai untuk kita gunakan ataupun yang telah kita gunakan sehingga kita menghasilkan sesuatu inovasi yang ingin kita market ataupun commercializekan. Itu yang penting. Okay, bila kita dah ada method, kita kena ada satu section untuk kita cerita novelty and effectiveness. Okay, novelty dan effectiveness ni adalah sejauh mana orang kata research kita memberi impact ataupun dia efektif, solution yang kita hasilkan tu membantu tu sampai level mana. Okey, dia boleh solve apa problem yang macam mana. So itu yang kita kena highlight di situ supaya novelty ataupun inventiveness dia tu tinggi. Kata ada banyak innovation yang kita buat, tapi sejauh mana dia memberi impact. Okey, orang ada interest tak dia menyelesaikan masalah kecil ataupun masalah besar ataupun masalah yang fundamental. Itu bergantung kepada jenis research dan innovation yang para penyelidik hasilkan. Itu yang kita nak tengok. Jadi kita kena highlight juga. Jadi bila kita pergi exhibition, kita pergi orang kata dia macam pitching lah. Pitching kalau business dalam pitching, tapi dalam research kita nak explain apa yang kita ada, penyelidikan yang kita dah buat bertahun-tahun lamanya tu, apa novelty dia tu sehingga kan you rasa benda ni sesuatu yang penting. Okay, untuk kita kongsi bersama masyarakat agar innovation atau penyelidikan yang kita buat tu boleh membantu menyelesaikan kalau tak semua masalah, tetapi sebahagian daripada masalah yang kita boleh selesaikan. Okey, macam contoh kalau yang saya punya ni, okey, innovation yang saya hasilkan ni, saya cuba nak menyelesaikan masalah scope ataupun mapping kepada scope penyelidikan.
Okay, terutamanya kepada novice researcher. So saya akan highlight benda tu. So ini section dia kat sini. Okay. Okay, satu lagi saya nak tunjuk juga, kita pergi kepada potential industri. Sebab industri yang akan tengok inovasi kita ni. Okay, adakah dia berminat ataupun benda ni tak ada kesan kepada dia. Dia pun tak nak benda ni. Jadi kena ada satu section di mana potential industrial collaborator consumer. Kita tak tahu bila kita pergi innovation ni, kita dah expose kita punya kajian di luar sana. Okay, mungkin ada segelintir masyarakat ataupun parties ataupun company ataupun industri yang berminat dengan innovation kita. So kita pin out terus, kita pop up terus ataupun kita highlight terus antara potential collaborators dan partner. Mungkin dia bila dia tengok, dia ada sebahagian daripada grup ni, mungkin dia berminat. Okay, jadi kita kena ada section ni. Jadi saya untuk ni, siapa yang berminat dengan Canvas ni, so saya highlight dah terus potential partner, collaborators dan juga faculty. Dan juga mungkin our potential customer. Bila kita nak market benda ni, kita kena ada identify our potential customer. Siapa yang memerlukan dia. Jadi benda tu ada kepentingan kepada mereka. Jadi dia ada commercial value di situ. Kalau tak ada kepentingan kepada segolongan yang ingin membayar kepada servis ataupun produk tersebut, benda tu tak ada commercial value. Dia research and innovation, tapi commercial dia tu bukan dalam bentuk keuangan. Commercial dia dalam bentuk mungkin improvement of the process, ataupun mungkin orang kata give some value on aesthetic value kepada sesuatu produk. Itu pun dia ada satu niche area kat situ. Okey. Satu lagi yang kita kena tengok juga dalam poster pada kita buat dalam innovation ataupun dalam proses kita nak market innovation kita ataupun research kita. Sebab bila research kita tak buat dalam bentuk yang mudah difahami, orang susah nak faham. Okey, sebab kita je yang buat research tu, kita lah yang fokus kepada benda tu yang untuk kita buat, tapi orang tak faham. Bila orang tak faham, orang pun memang susah untuk kata tak faham apa sebenarnya nilai yang ada dalam innovation dan research kita tu. Okey, sebelum kita pergi exhibition, kalau boleh kita kena ada intellectual properties. Okey, bukti kepada intellectual properties ini ada satu kriteria yang utama juga dalam innovation untuk dinilai. Okey, dalam kriteria penilaian. So benda-benda yang macam ni pun ini agak generik lah, dalam mana-mana saja innovation memang ada benda ni. Okey, tak cuma mungkin pembahagian markah percentage tu dia berbeza. Okey, dia bergantung kepada ni. Sebab sebelum kita nak expose keluar, kita perlu ada orang kata this is our own research, this is our own initiative dalam pembangunan research tersebut ataupun inovasi yang kita bangunkan. So kalau tidak ada intellectual properties register dalam mana-mana badan ataupun country, dia akan menjadi threats kepada kita. Sebab mungkin innovation yang kita tunjukkan tu tiba-tiba kita tengah dalam proses nak buat lagi, tapi orang dah dapat that idea, dia terus buat, and then kita tak ada orang kata binding dengan legal punya aspek untuk kita claim this is our research. Okey, kalau research yang melibatkan banyak investment dan sebagainya, itu akan menjadi lebih kritikal. Okey, sebab dalam research pun ada investment, sekurang-kurangnya grant dalam melaksanakan innovation ataupun research tersebut, dia ada value di situ. Tapi kalau kata kita tak boleh control ataupun protect our innovation ataupun research tersebut, kita habis. Jadi orang kata ambil saja innovation kita dan buat dalam acuan dia dan mengambil keuntungan daripada hasil penyelidikan dan inovasi kita. Itu yang saya concern lah. Perlu ada intellectual properties, intellectual property, IP. Okay, sekurang-kurangnya di My IPO lah. So banyak dia ada banyak IP di sini. Okay, ada copyright, trademark, innovation, innovation punya pattern dan sebagainya. The highest is a pattern lah. More go to the scientific and maybe engineering on improvement of process dan sebagainya. So kita akan tengoklah industrial design punya IP dan sebagainya. Banyak jenis IP di situ. Kena pasti IP yang jenis macam mana, innovation dan penyelidikan kita boleh buat. Okey, satu lagi yang spesifik juga, benefit dan impact kepada target group kita. Maksudnya bila kita buat research ni, kita dah mesti fokus kepada target audience kita, target user kita. So kita kena highlight juga benefit and impact dia. Sejauh mana benefit innovation ataupun hasil kajian kita tu kepada target group kita. Okey, kalau macam dalam contoh innovation yang saya buat ni ataupun bersama ahli member yang lain ni, so kita fokus kepada postgraduate teaching and learning supervision. Jadi canvas yang saya hasilkan ni, kita fokus kepada postgraduate teaching and learning
supervision. Jadi dia ada benefit dan impact dia. Benefit kepada siapa, impact dia tu apa. Ada macam tu. Benefit kepada siapa, impact tu apa dia, impact dia. Jadi saya highlight kat sini dalam innovation saya, impact canvas ni adalah untuk encourage research and innovation strategic thinking, untuk provide a systematic approach for strategic planning, research and activity, dan juga untuk kita bagi to understand clear picture of the entire research work. Itu satu. Dan ada 3 lagi kat situ saya akan masukkan, okey, berdasarkan keperluan dan juga tema sesuatu innovation yang kita nak masukkan situ. Macam kalau saya more education, mungkin kita boleh student can help student to stay focused in research and minimize communication between supervisors and the student. Sebab dengan ada canvas ni, kita ada satu bahasa yang sesuai untuk communicate antara 2 group yang mempunyai cara pemikiran yang berbeza, mungkin cara kata kedalaman ilmu tu juga berbeza, supaya kita boleh minimiskan gap, supaya projek atau pendidikan yang kita buat tu selari dan juga memenuhi objektif bersama. Okey, yang satu lagi impact antara benefit yang kita buat dalam innovation yang saya propose ni adalah simplify the complex of research idea. Sebab research idea ni agak kompleks untuk kita buat, untuk bagi orang semua faham. Dia ada satu kata pattern yang biasanya industri ataupun mungkin judge yang nak tengok benda tu. Jadi dalam canvas tu saya dah letakkan satu template ataupun mungkin spesifikasi, yang mana yang penting dan sebagainya di situ. Okey, satu lagi jangan lupalah inventor dan project team. Yang ni kita sebagai credential kita ataupun sebagai orang kata kita team kita. Team kita sejauh mana kekuatan tim kita dalam kita hasilkan sesuatu pendidikan ataupun inovasi tersebut. So kita kena ada team lah. Kalau seorang dia akan tengok ini you seorang je buat. Okey, dia nampak tak strong lah. Kalau kata kita nak commercialize ataupun benda tu ada satu kepentingan you nak buat, you seorang, you tak boleh nak deliver sebenarnya. Jadi research and innovation ni dia bukan individu, dia melibatkan team juga. Kalau individu mungkin you boleh hasil satu formula, tapi untuk nak macam mana you nak commercializekan formula tersebut. Okey, macam dalam bidang komputer yang saya tahu, banyak kita buat algoritma dan sebagainya tu sebenarnya banyak digunakan pakai dalam software-software dan juga operating system yang kita bangunkan dalam penggunaan orang kata gadget elektronik, termasuk komputer dan juga smartphone. Jadi formula ataupun innovation yang dia buat tersebut tu dia perlu dikomersialiskan dalam bentuk produk yang orang boleh guna. Itu contoh yang paling simple. Okey, so saya rasa ini adalah template macam mana kalau kita nak kata rumuskan hasil penyelidikan ataupun inovasi kita dalam satu poster. So ini saya kata bukan yang terbaik, tetapi ini yang saya buat biasa dalam inovasi ataupun innovation competition yang saya sertai bersama rakan-rakan penyelidik lain. So saya menggunakan template yang macam ni lah supaya dia straightforward kepada judging criteria. Itu yang saya gunalah strategi. Mungkin strategi daripada penyelidik lain ataupun inventor ataupun innovator yang lain dia agak berbeza, tapi saya menggunakan kaedah ni lah. So far alhamdulillah. Tetapi mungkin ada ruang untuk kita improve juga. Okey, cumanya dalam keadaan semasa sekarang kita tak boleh buat innovation secara fizikal. Mungkin nature sesuatu innovation yang ingin ditonjolkan kita mungkin berbeza. Mungkin dalam bentuk video, okey, mungkin dalam bentuk orang kata poster yang besar macam tu supaya kita boleh orang kata tengok screen by screen. Okey. Dan juga mungkin saya nampak sekarang the trend sekarang kalau menggunakan media elektronik atau ni, kita perlu menghasilkan satu video. So video tersebut kita boleh buat dengan penuh realistik juga. Kalau kita dah research, katakan kita boleh ambil gambar dan juga kita boleh ambil video juga dalam lab kita dan sebagainya. So itu bergantung kepada kreativiti kita. Okay, and then satu lagi perlu diingatkan, bila kita nak expose kita punya research pendidikan, pastikan benda tu dah ada IP dan sebagainya, dan juga perlu simpan juga ataupun simpan rekod-rekod semua dengan jelas, sebab kita tak nak sejak orang kata innovation yang kita hasilkan ni di abuse lah, maksudnya dicetak rompak ke dan sebagainya. Tapi we think positive, and then we welcome for any suggestion dan juga kata discussion for the industry. Maybe ada some input yang kita boleh improve on our innovation and research. So saya rasa sekali itu saja. Mungkin kita boleh jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. So selamat maju jaya.
Okey, so harap penerangan ni boleh membantulah macam mana kita nak mungkin simplifykan beberapa mungkin 3 tahun ataupun 4 tahun mungkin beberapa tahun penyelidikan untuk kita komposkan dalam satu poster yang kita boleh kata bagi penerangan dengan ringkas dan padat. Okey, sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dr. 9 TV. Teruskan menyokong Dr. 9 TV.